Kestabilan politik di Malaysia amat bergantung kepada bagaimana diimbangi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan yang sah bagi etnik yang lain. Jika keseimbangan ini diganggu-gugat, ketidakstabilan politik akan berlaku dan boleh mengancam perpaduan kaum. Walaupun begitu, isu panas seperti agama, bahasa dan kaum ini sering dimanipulasi untuk dijadikan modal permainan politik di Malaysia. Namun begitu, ia juga baik untuk memberikan penjelasan yang tepat supaya dapat diperbetulkan. Tragedi 13 Mei telah membuktikan bahawa perkara-perkara sensitif terhadap rakyat perlu diurus dengan sangat teliti. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana Undang-Undang Teragung dapat melindungi rakyat Malaysia. Teruskan menonton. Perlembagaan Persekutuan 16 September 1963, tarikh keramat yang mengukir sejarah tarikh terbentuknya Persekutuan Malaysia. Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura bergabung menjadi satu dan akhirnya terbentuklah negara baru yang dipanggil Malaysia. Namun, terdapat satu tunjang utama dalam pembentukan ini iaitu Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan yang mula digubal untuk Persekutuan Tanah Melayu telah melalui pengubahsuaian ketara dengan terbentuknya Malaysia. Perlembagaan Persekutuan Malaysia atau Perlembagaan adalah dokumen yang paling penting di dalam negara kita kerana ia menentukan landasan negara kita dalam mewujudkan sistem demokrasi, menghadkan kuasa kerajaan dan menyatakan hak-hak kita. Perlembagaan adalah undang-undang utama negara Malaysia. Ini bermakna ia menentukan siapa yang boleh menggubal undang-undang dan menghadkan undang-undang yang boleh digubal. Perlembagaan ini mempunyai sebanyak 15 bahagian dan dipecahkan perkara di dalamnya. Namun, perkara yang sering menjadi topik sensasi, terutamanya pemain politik, adalah mengenai agama Islam, bahasa Melayu serta hak keistimewaan orang Melayu, Sabah dan Sarawak. Islam sebagai agama rasmi Persekutuan. Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa agama Islam ialah agama bagi Persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Persekutuan. Perkara 11 mengenai kebebasan agama pula menyatakan tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan tertakluk kepada fasal kurungan 4 mengembangkan agamanya. Ini bermakna walaupun Malaysia telah mengisytiharkan Islam sebagai agama rasmi, penduduk Malaysia yang terdiri daripada pelbagai keturunan dan kepercayaan bebas mengamalkan kepercayaan masing-masing. Kebebasan ini membentuk perpaduan yang kukuh antara kaum dan ini telah dibuktikan dengan keamanan yang dikecapi oleh rakyat Malaysia selama ini. Oleh kerana Islam telah diangkat sebagai agama persekutuan, maka Islam mempunyai kelebihan berbanding dengan agama lain yang mana kerajaan boleh membiayai perbelanjaan untuk institusi-institusi berkaitan dengan agama Islam. Selain itu, Islam diberikan tempat yang agak tinggi bagi setiap negeri di Malaysia kerana pentadbiran agama Islam adalah terletak dalam bidang kuasa negeri itu sendiri. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa bahasa Melayu yang dikenali juga sebagai bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi yang tidak boleh dipertikaikan fungsi dan peranannya sebagai bahasa kebangsaan. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dikukuhkan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Kepentingannya sebagai bahasa ilmu yang menjadi medium pengajaran dan pembelajaran telah membawa kepada Pewartaan Akta Pendidikan 1961, pindaan 1996. Namun pada masa yang sama, masyarakat pelbagai kaum di Malaysia bebas menggunakan bahasa lain seperti bahasa Mandarin oleh orang Cina dan bahasa Tamil oleh orang India. Walaupun bahasa Melayu ini diangkat sebagai bahasa kebangsaan, penggunaan bahasa Inggeris mula digunakan secara meluas terutamanya dalam sektor perdagangan, pelancongan maupun pendidikan. Hak keistimewaan orang Melayu, Sabah dan Sarawak. Menurut seorang sejarawan negara, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Koh K. Kim, rakyat Malaysia dari mana-mana kaum yang mempersoalkan atau mempertikaikan perkara 153 dalam Perlembagaan Negara yang mengiktiraf kedudukan dan hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera adalah buta sejarah dan tidak memahami perlembagaan. Secara jelas, wujudan bahasa Melayu di Tanah Melayu sudah wujud sekian lama dan berperanan dalam perdagangan di Nusantara. Menurut sejarah, kebanyakan kawasan-kawasan di Kepulauan Melayu pada ketika itu masih lagi merdeka dan bangsa rumpun Melayu masih lagi bergerak secara bebas meneroka kawasan-kawasan dalam wilayah Nusantara tanpa sebarang halangan. Namun begitu, perpindahan besar-besaran imigran kaum Cina dan India ke Tanah Melayu berlaku pada kurun ke-19 apabila mereka dibawa masuk oleh British untuk bekerja yang kebanyakannya terletak di Selangor, Perak dan Negeri Sembilan. Kedudukan istimewa orang Melayu telah bermula sejak dahulu dan berasaskan sistem kerajaan yang wujud di semenanjung Tanah Melayu.
apabila British mula merancang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu sebagai sebuah negara bangsa, apa yang sudah wujud disambung. Perlembagaan telah dirangka berdasarkan nasihat daripada Suruhanjaya Red yang telah melakukan kajian pada tahun 1956. Perlembagaan itu kemudian berkuat kuasa apabila negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Perkara 153 Perlembagaan Malaysia memberi hak kepada Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab menjaga hak-hak dan keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera mana-mana negeri Borneo, Sabah dan Sarawak serta kepentingan-kepentingan sah kaum-kaum lain mengikut peruntukan perkara ini. Ia juga secara terperinci menjelaskan bagaimana Kerajaan Persekutuan mempertahankan kepentingan orang Melayu dan Bumiputera dengan menetapkan kuota untuk kemasukan perkhidmatan awam, beasiswa dan pendidikan awam, pemberian permit dan lesen perniagaan. Bagi sebuah negara demokrasi, kewarganegaraan amat berharga kerana seorang warga negara tidak boleh di luar negeri, tidak memerlukan permit untuk bekerja, kemudahan mendapat tanah kerajaan, bekerja dalam perkhidmatan awam dan anak mereka layak mendapat tempat dan beasiswa di sekolah serta universiti. Yang lebih penting, warga negara ada hak mengundi dalam pilihan raya dan semua hak yang sah di sisi undang-undang. Hak kewarganegaraan pula adalah manfaat yang serta-merta dinikmati bukan Melayu, sedangkan hak istimewa orang Melayu perlu mengambil masa yang lama untuk dinikmati manfaatnya. Pindaan perlembagaan. Jika soalan adakah perlembagaan boleh dipindah atau ditukar, pastinya jawapannya adalah boleh dan ia telah pun berlaku beberapa kali dalam sejarah Malaysia. Namun ianya tidak boleh dipindah sewenang-wenangnya dan perlu melalui satu prosedur yang juga telah ditetapkan di dalam perlembagaan. Jika dirujuk Perlembagaan Persekutuan, Perkara 159-5 menjelaskan bahawa sebarang pindaan perlembagaan perlu mendapat sokongan 2/3 dari setiap dewan, iaitu bersamaan 148 ahli parlimen dengan 3 kali bacaan, dan setelah mendapat sokongan tersebut, usul pembinaan itu masih perlu mendapatkan perkenaan 9 ahli Majlis Raja-Raja Melayu jika ia membabitkan perkara seperti kedaulatan raja, kedudukan istimewa Melayu, Bumiputera Sabah dan Sarawak, bahasa kebangsaan dan agama persekutuan. Prosedur pembinaan perlembagaan mengenai hal-hal berkaitan agama Islam, Melayu, Bumiputera Sabah dan Sarawak, bahasa kebangsaan, kedudukan Raja-Raja Melayu secara khusus ditetapkan begini bagi mengelakkan sebarang usaha untuk meminda perlembagaan tanpa sebab yang munasabah. Di dalam hal ini, di samping peranan sejumlah besar ahli dewan dalam menentukan kewajaran sebarang pemindaan, kebijaksanaan Majlis Raja-Raja juga memainkan peranan yang amat penting, sama ada hendak memberikan keizinan akhir ataupun tidak untuk meluluskan sebarang pindaan terhadap perlembagaan. Oleh itu, tidak kira parti mana memerintah, Barisan Nasional, Perikatan Nasional ataupun Pakatan Harapan dianggotai parti DAP sekalipun, tidak boleh meminda perlembagaan berkaitan perkara ini selagi ianya tidak diperkenankan oleh semua ahli Majlis Raja-Raja secara bersama. Oleh kerana perlembagaan persekutuan adalah undang-undang teragung, maka kaedah pembinaannya juga adalah berbeza dengan undang-undang biasa. Ianya memerlukan proses yang agak rumit dan perlu melalui prosedur yang telah ditetapkan di dalam perlembagaan. Kesimpulannya, kegusaran dalam pemikiran rakyat Malaysia bahawa kedudukan Melayu akan tergugat dan terancam adalah kurang tepat dan bersifat persepsi semata-mata kerana semua perkara yang memperkukuhkan kedudukan berkenaan telah lama termaktub di dalam perlembagaan, maka kewujudannya tidak boleh diganggu-gugat sewenang-wenangnya oleh mana-mana pihak termasuk mana-mana gabungan politik yang memerintah. Dalam senario politik semasa ini, sedangkan syarat sokongan untuk membentuk kerajaan majoriti mudah iaitu bersamaan 112 ahli di dalam parlimen agak sukar, apatah lagi untuk mencapai 2/3 majoriti iaitu 148 ahli parlimen yang telah ditetapkan sebagai syarat pembinaan tersebut. Diandaikan kerajaan yang memerintah berjaya untuk memperoleh sokongan majoriti 2/3 tersebut, peruntukan hak istimewa orang Melayu adalah hampir mustahil untuk dihapuskan kerana ianya masih tertakluk kepada keizinan Majlis Raja-Raja yang sudah tentu akan bertindak dalam kepentingan orang Melayu. Walaupun begitu, orang Melayu berhak menyatakan kerisauan ini kerana ia merupakan hak istimewa kepada penduduk asal iaitu Melayu, Bumiputera dan Bumiputera Sabah dan Sarawak. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.